Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita tingkatan 4 KSSM dalam bidang fiqh. Pelajaran yang ke-16 yang bertajuk konsep muamalat Islam. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.23.1 menyatakan maksud dan dalil mengenai muamalat dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Yang ketiga, menerangkan kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam. Yang pertama, kita akan lihat dari segi dalil nakli, tuntutan beramal dengan muamalat Islam. Yang kedua, dalil nakli, ancaman tidak beramal dengan muamalat Islam. Yang ketiga, contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalat Islam. Dan yang keempat, perbandingan antara muamalat Islam dan konvensional. Objektif yang keempat, menerangkan unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Yang pertama kita akan lihat riba, yang kedua gharar, yang ketiga judi dan yang keempat dharar. Objektif yang kelima, menjelaskan pengertian rukun dan syarat akad dalam muamalat Islam. Baiklah, kita pergi kepada objektif yang pertama iaitu maksud, hukum dan dalil dalam muamalat Islam. Maksud muamalat Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan muamalat Islam? Maksudnya ialah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Jadi, secara ringkas, muamalat Islam ni adalah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan. Hukum muamalat Islam adalah harus. Dalil nakli muamalat Islam. Apakah dalil nakli tentang muamalat Islam? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-275. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan perbuatan riba. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang kedua iaitu matlamat pensyariatan. Matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Kenapa perlunya muamalat Islam? Yang pertama ialah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Muamalat Islam ni yang pertama matlamat dia ialah menegakkan keadilan dalam urusan keuangan. Yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Jadi muamalat Islam ni tujuan dia ialah untuk iktiraf pemilikan harta seseorang itu. Yang ketiga, segala urusan dan muamalat Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Muamalat Islam ni mengikut syariat Islam. Yang keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Muamalat Islam ni tujuan dia, kita buat muamalat Islam ni adalah untuk jaga
kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan pembeli, kepentingan penjual, kepentingan penyewa. Matlamat yang kelima ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz paparkan dekat sini ialah bijak akronim untuk memudahkan kamu ingat apakah matlamat, apakah tujuan kita mengamalkan muamalat Islam. Sini akronimnya ialah KIJIR. KIJIR. Okey, sebutan dia ialah kita ikut jalan ini Rahman. Okey, kita ikut jalan ini Rahman. K merujuk kepada keadilan. I merujuk kepada iktiraf. J merujuk kepada jaga ataupun jaga kepentingan. I merujuk kepada ikut syariah. Dan R merujuk kepada redha Allah. Jadi kita ikut jalan ini Rahman. Jadi Ustaz harap kamu hafal akronim ni untuk memudahkan kamu ingat matlamat pensyariatan muamalat Islam. Terusnya, objektif yang ketiga, kita akan lihat kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam. Apa kepentingannya? Okay, yang pertama, dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalat Islam. Jadi, ia adalah kepentingannya yang pertama, iaitu ia adalah merupakan tuntutan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Surah An-Nisa ayat yang ke-29. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu dengan cara jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Jadi perkataan batil dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut bil batil. Apakah yang dimaksudkan dengan bil batil? Al batil adalah mana-mana transaksi yang menyalahi syarak. Maksudnya batil ni adalah perbuatan ataupun transaksi ataupun jual beli yang menyalahi syarak. Jadi kita hendaklah menjalankan perniagaan itu dengan cara yang baik dan menjauhi cara-cara yang batil. Terusnya, kepentingan yang kedua iaitu dalil nakli ancaman terhadap dalil nakli ancaman tidak beramal dengan muamalat Islam. Jadi, kepentingan yang kedua, Allah beri ancaman kepada orang yang tidak mengamalkan muamalat Islam dalam perniagaannya. Allah Ta'ala berfirman, Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang yang menipu. Menipu ni maksudnya dalam timbangan dan sukatan. Okey. Allazina idza talu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah timbangannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Jadi Allah bagi ancaman ataupun amaran kepada mereka yang mengurangi timbangan tadi itu. Tidakkah mereka tahu bahawa di akhirat nanti mereka akan dipersoalkan ataupun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyaumin azim, pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya. Jadi Allah Taala sebut di akhirat tu, di pada mahsyar tu huru-hara besar huru-haranya.
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Jadi Allah Ta'ala bagi ancaman kepada mereka ini bahawa di akhirat nanti mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana perbuatan mereka itu. Baiklah, kepentingan yang ketiga ialah contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalat Islam. Jadi, kepentingan kita mengamalkan muamalat Islam ini ialah muamalat Islam ni prihatin ataupun ambil berat tentang penjual dan juga pembeli. Ada dalam satu hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-samaa'u ya Rasulullah faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghasha falaysa minni. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdekatan dengan selonggok makanan. Jadi pada suatu ketika tu Rasulullah berjalan di pasar dan dia tengok selonggok makanan. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Jadi Rasulullah memasukkan tangannya dalam longgokan buah itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Jadi bila masuk tangan di dalam longgok tu, dia berasa tangan dia basah. Baginda bertanya, apa semuanya ini wahai tuan punya makanan? Jadi Rasulullah hairan, kenapa di bawah ni basah? Dia tanya, apa semua ini wahai tuan kedai? Orang itu menjawab. Jadi penjual tu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Jadi dia menipu Rasulullah, dia kata kat bawah tu terkena hujan Rasulullah. Baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Jadi Rasulullah pelik bahawa maka kenapa buah yang basah letak di bawah? Sepatutnya buah yang basah letak di atas supaya untuk orang lain melihatnya. Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku. Jadi Rasulullah sambung lagi, sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku. Jadi Rasulullah mensyaki bahawa penjual itu menipu pembeli. Kerana biasanya kita tahu bahawasanya kalau buah basah di bawah maknanya buah tersebut telah rosak. Jadi penjual itu telah seolah-olah menipu pembeli. Penafian menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud penafian ni falaisa minni, dalam perkataan ni falaisa minni. Falaisa minni penafian. Penafian menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, apa maksud Rasulullah sebut falaisa minni? Perbuatan tersebut menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk baginda. Jadi Rasulullah menegah penjual tersebut menipu dalam urusan jual beli. Jadi di akhirat nanti Rasulullah tak akan mengaku dia sebagai umatnya. Baiklah, yang keempat, antara matlamat muamalat Islam ialah membezakan muamalat Islam dan konvensional. Jadi kita akan dapat tahu ini adalah urusan perniagaan berdasarkan cara-cara Islam. Yang ini ialah perniagaan konvensional ataupun bukan Islam, cara bukan Islam. Jadi kita akan lihat yang pertama dari segi muamalat Islam. Yang pertama, bersumberkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cara perniagaan dalam Islam, dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, kalau perniagaan yang bukan Islam ataupun konvensional, bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Itu beza yang pertama. Yang kedua, muamalat Islam ni mengharamkan riba, tetapi konvensional mengamalkan riba. Yang ketiga, bebas daripada unsur judi dan gharar. Bebas daripada unsur judi dan gharar dalam muamalat Islam. Tetapi dalam konvensional mengandungi unsur judi dan gharar.
ada unsur judi dan gharar kalau bukan perniagaan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, berteraskan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muamalah Islam konvensional, berteraskan keuntungan dan kekayaan. Itu matlamat bagi bank ataupun perniagaan yang berlandaskan konvensional. Okey. Ini Ustaz paparkan untuk memudahkan kamu ingat perbezaan dia. Okey. Dari segi Islam ataupun muamalah Islam bersumberkan Al-Quran dan hadis, haram riba, bebas unsur judi dan gharar. Lepas tu berteraskan keimanan. Berbeza dengan konvensional ataupun bank-bank yang bukan Islam ataupun perniagaan yang tidak berlandaskan Islam. Okey, dia bersumberkan teori, ada riba, ada unsur judi dan gharar, berteraskan keuntungan. Itu perbezaan dia. Terusnya kita masuk kepada akronim untuk memudahkan kamu ingat kepentingan. Okey, kepentingan kita mengamalkan muamalah Islam. Okey, yang pertama tadi Ustaz ulang balik, itu ialah tuntutan Islam. Yang kedua, ada ancaman Allah di akhirat. Yang ketiga, kepentingan dia ialah prihatin ataupun ambil berat. Yang keempat, membezakan muamalah Islam dan konvensional. Jadi untuk memudahkan kamu ingat kepentingan muamalah Islam ni, Ustaz paparkan akronim, biji akronim, hurufnya ialah TAPM. TAPM. Tidak ada pagi malam. Tidak ada pagi malam. T merujuk kepada tuntutan Islam. A merujuk kepada ancaman Allah di akhirat. P merujuk kepada prihatin ataupun ambil berat. M merujuk kepada membezakan muamalah Islam dan konvensional. Jadi Ustaz harap kamu hafal akronim ini untuk memudahkan kamu ingat apakah kepentingan muamalat Islam. Terusnya Ustaz masuk kepada spektrum ilmu yang terdapat dalam buku teks. Riba dalam muamalat Islam terbahagi kepada dua bahagian. Okey, riba ad-duyun dan riba al-buyu'. Riba hutang dan juga riba jual beli. Itu istilah dia. Kalau di dalam peperiksaan nanti dia tanya nyatakan dua jenis riba. Jadi kamu kena jawab riba ad-duyun ataupun riba hutang ataupun riba al-buyu', riba jual beli. Faham? InsyaAllah. Jadi manakala ulama mazhab Syafi'i membahagikan riba kepada tiga. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, riba terbahagi kepada tiga, iaitu riba al-fadl, riba an-nasi'ah dan juga riba al-yad. Jadi secara ringkas, apakah yang dimasukkan dengan riba al-fadl? Secara ringkas, maksudnya riba al-fadl ni ialah riba yang dibayar lebih pada satu pihak yang menukar barang. Contoh, 1 kilo beras mahsuri ditukar dengan 1 kilo beras yang lain. Jadi kalau nak tukar dengan beras yang lain, hendaklah ditukarkan dengan nilai tersebut. Dengan nilai, katalah beras mahsuri ini bernilai RM30. Jika beras kita tu nak ditukarkan kepada beras yang lain, hendaklah bernilai juga RM30. Okay. Yang kedua, riba al-yad. Okay, riba al-yad. Apakah yang dimasukkan dengan riba al-yad? Riba yang dibayar lebih kerana tidak terima dalam majlis akad. Okay, contohnya, Yusuf menjual kereta kepada Syahmi. Mereka telah berakad bahawa Yusuf menjualnya dengan harga RM30,000. Jadi, masa mereka berjumpa tu, jadi mereka telah akad jual beli bahawa kereta tersebut adalah dengan berharga RM30,000. Mereka berdua berpisah dari majlis akad dan Syahmi telah menangguhkan bayarannya. Jadi, apabila telah selesai itu, Syahmi ni telah menangguh bayarannya 1 bulan ataupun 1 tahun kerana dia tak mampu bayar RM30,000. Jadi, apabila Syahmi ingin membayar hutang pembelian kereta tersebut kepada Yusuf, Yusuf telah meminta RM32,000 daripadanya, lebih daripada apa yang telah dipersetujui daripada akad. Jadi,
2,000 yang lebih tu adalah dikira sebagai riba. Itu yang dimaksudkan dengan riba al-yad. Seterusnya riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Apakah yang dimaksudkan riba an-nasi'ah? Riba yang dibayar lebih kerana dilewatkan pembayarannya. Okey. Contohnya pinjaman sebanyak 100, maka dibayar balik 120. Contohnya seseorang tu telah meminjam dengan kawannya sebanyak RM100, tetapi dia tak mampu bayar balik. Jadi kawan dia kata, okey, boleh bersetuju. Okey, kamu boleh bayar tahun depan. Tetapi kamu bayar RM120. RM20 itu adalah dikira sebagai riba. Okey. Baik, objektif yang keempat iaitu unsur haram. Okey, unsur haram. Unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Okey, apakah unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam? Okey, yang pertama, riba. Okey, riba, apakah yang dimaksudkan dengan riba? Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Okay, contoh, Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar RM110. Pertambahan bayaran. Okay. Dia hutang dengan apa? Aiman ni, dia berhutang dengan Ilham sebanyak 100, tetapi Ilham mensyaratkan Aiman tu membayar balik kepadanya dengan RM110. RM10 tu dikira sebagai riba. Dalam ringkasnya, riba ni ialah pertambahan bayaran dalam sesuatu pinjaman. Yang kedua, gharar. Okey, gharar, kesamaran urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh, menjual burung liar di udara. Jadi, burung tu berada di udara, tapi kita menjual kepada orang lain. Unsur kesamaran, unsur yang tidak jelas. Jadi, itu gharar, dikira sebagai gharar. Itu tidak boleh dalam muamalat Islam. Yang ketiga, judi. Perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Okay. Dalam ringkasnya, judi ni ialah pertaruhan. Judi pertaruhan. Contoh dia, mempertaruhkan wang dalam suatu perlumbaan. Okay. Mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlumbaan. Jadi, jika menang tu, orang tu dapat duit. Itu disebagai judi. Yang keempat, darar. Setiap perkara yang membawa kerosakan. Okay. Jadi, perkara ataupun barang-barang yang kita jual itu membawa kepada kerosakan ataupun kemudaratan. Contohnya, melakukan transaksi barang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak. Jadi, kita menjual senjata api, apa lagi? Menjual dadah, menjual ganja, itu dikategorikan sebagai darar ataupun barang-barang yang memudaratkan. Itu dikira sebagai haram. Jadi, untuk memudahkan kamu ingat unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam ni, Ustaz paparkan bijak akronim. Hurufnya ialah RJGD. RJGD. Perkataannya, rugi jika gambar di sini. Rugi jika gambar di sini. R merujuk kepada riba. J merujuk kepada judi. G merujuk kepada gharar. Dan D merujuk kepada darar. Jadi, RJGD. Rugi jika gambar di sini. Jadi, Ustaz harap kamu hafal akronim ni untuk memudahkan kamu ingat apakah unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalat Islam. Seterusnya kita masuk kepada objektif yang kelima, iaitu pengertian rukun dan syarat akad dalam muamalat Islam. Okey. Yang pertama sekali kita lihat dari segi maksud, apakah yang dimasukkan dengan akad dalam muamalat Islam. Dari segi bahasa, ikatan ataupun simpulan. Maksud ain qafda ni akad merujuk kepada simpulan dari segi bahasa. Dari segi istilah, ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan
keuangan. Jadi dari segi istilahnya, akad ni merupakan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam urusan perniagaan. Okey, yang ni terusnya Ustaz paparkan rukun-rukun akad dan juga syarat-syarat dia. Okey, yang pertama kita lihat pada rukun. Rukun akad terbahagi kepada 3, iaitu pihak yang berakad. Yang kedua, perkara yang diakad. Dan yang ketiga, sirah. Okey. Dekat sebelah ni Ustaz paparkan rukun akad terbahagi kepada 3, iaitu pihak berakad. Yang kedua, perkara yang diakadkan. Yang ketiga, sirah ataupun ijab dan qabul. Terusnya kita masuk kepada syarat-syarat bagi rukun tersebut. Pihak yang berakad. Okey, apakah syarat-syaratnya? Penjual dan pembeli mestilah yang pertama baligh, berakal, mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Okey, selain itu, melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Itu syarat-syarat bagi pihak yang berakad. Okey. Yang kedua, perkara yang diakadkan. Okey, apa syarat-syarat dia? Mestilah wujud ketika akad berlaku. Okey. Yang kedua, barang atau perkhidmatan yang diakadkan adalah halal. Okey, barang tersebut mestilah barang yang halal. Yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Dapat diserahkan ketika akad. Barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli. Seterusnya, sirah. Kita tengok syarat-syarat dia. Lafaz ijab dan lafaz qabul adalah sepadan. Okay. Contoh, Ali menyatakan lafaz ijab dengan berkata, saya beli sehelai baju ini dengan harga RM100. Dan Ahmad berkata, ya, iaitu bersetuju menerima tawaran tersebut. Jadi contoh kat sebelah ni, penjual ni cakap, saya jual ya. Jadi pembeli ni cakap, saya beli. Jadi itulah maksud ijab dan qabul ataupun sirah. Yang kedua, lafaz ijab dan lafaz qabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Contoh, Abdullah menyatakan, saya jual basikal ini kepada awak dengan harga RM1,000 apabila saya menyambung pelajaran ke luar negara. Jadi dia cakap dekat Abdullah ni, jika saya menyambung pelajaran di luar negara, saya jual basikal ni sebanyak RM1,000 dekat awak. Jadi itu tidak boleh akad. Yang ketiga, lafaz ijab dan lafaz qabul dalam satu pertemuan. Okey, dalam satu pertemuan. Contoh dekat gambar sebelah ni, dalam satu pertemuan. Okey. Jadi Ustaz ringkaskan antara syarat-syarat akad ni, yang pertama untuk memudahkan kamu ingat. Okey, apakah syarat-syarat akad? Yang pertama, baligh, berakal, barang halal, lepas tu wujud, lafaz sepadan dan sebagainya lah. Itu antara syarat-syarat akad. Jadi untuk memudahkan kamu ingat, kamu hanya perlu hafal dalam 3 ataupun 4 isi pun dah memadai. Seterusnya, Ustaz paparkan di luar topik. Ustaz paparkan bagaimana pula dengan perniagaan melalui online. Adakah ia sah ataupun tidak sah? Jadi Ustaz paparkan di sini, hukum menjual barang secara pre-order di platform online. Okay, ini adalah fatwa daripada Mufti Wilayah. Irsyad Fatwa Siri yang ke-563. Hukum menjual barang secara pre-order di platform online. Okay, macam mana kalau kita jual beli secara online? Adakah ia sah? Contohnya kita order dekat Shopee ataupun kita order dekat Lazada. Adakah urusan jual beli itu sah di sisi syarak? Jadi soalan dia, Assalamualaikum, Ana ni merujuk kepada saya. Ana ada satu soalan nak dapatkan kepastian dari pihak mufti berkenaan perniagaan yang Ana nak buat. Okay, Ana nak berniaga di Shopee ataupun Lazada, tapi barang belum ada. Ana iklankan barang di Shopee ataupun Lazada dan tulis pre-order. Bila dapat order, Shopee ataupun Lazada hold dulu duit itu
dengan duit sendiri, ana pergi beli barang tersebut dan hantar kepada pembeli. Lepas pembeli terima barang tersebut, barulah Shopee ataupun Lazada rilis duit tersebut kepada ana. Kalau ana tak buat deliver, Shopee ataupun Lazada pulangkan semula duit itu kepada pembeli. Kalau barang tak ikut spesifikasi juga, pembeli boleh terima refund semula. Harus ataupun halalkah cara berniaga yang ana nak buat ini? Takut termasuk dalam larangan. Okey. Jadi ada seorang ni tanya mufti, dia kata boleh tak berniaga secara online? Adakah ia halal ataupun haram? Jadi jawapan ringkasnya, boleh untuk menjalankan perniagaan konsep pre-order di platform online seperti Lazada dan Shopee. Okey, mufti ni menjawab, boleh. Kerana ianya termasuk dalam bentuk jual beli salam. Bayar dahulu barang, dapat kemudian. Bayar dahulu barang, dapat kemudian. Jadi, Ustaz harap kamu luaskan pembacaan kamu apakah yang dimaksudkan dengan jual beli salam. Kamu mungkin boleh baca dalam buku-buku ataupun search dekat internet apakah yang dimaksudkan dengan jual beli salam. Okey, dan juga kontrak ijarah bertepatan dengan ijarah yang disepakati fuqaha tentang keharusannya. Tambahan lagi, polisi pemulangan semula, return ataupun refund pada pelanggan dapat menghilangkan risiko barang tidak dapat diserahkan atau tidak sama spesifikasi yang selari dengan prinsip khiyar dalam Islam. Jadi urusan jual beli secara online ni seperti Shopee dan Lazada ni mematuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam muamalat Islam. Ustaz harap kamu luaskan pembacaan kamu tentang perkara tersebut. Alhamdulillah, pada bahagian akhir sekali Ustaz masuk kepada bahagian penilaian. Ustaz paparkan dua soalan, iaitu yang pertama, nyatakan dalil muamalat Islam. Okey, nyatakan dalil muamalat Islam. Ingat tak di awal tadi? Okey, dalil ataupun dalil nakli daripada Al-Quran. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Okey, jadi Ustaz harap kamu hafal dalil ni untuk memudahkan kamu ingat dan untuk memudahkan kamu menjawab dalam peperiksaan nanti. Dan yang soalan yang kedua, jelaskan 4 matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. 4 matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam. Boleh fikir? Apakah akronimnya? Okey. Jadi jawapannya ialah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Okey, matlamat yang pertama, keadilan. Yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah, iktiraf. Yang ketiga, segala urusan dalam muamalat Islam bertepatan dengan muamalat syariat Islam. Jadi, yang ketiga, ikut syariat Islam. Dan yang keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Jadi, ia menjaga kepentingan penjual dan pembeli. Jadi, itu ialah 4 matlamat. Kenapa kita perlu ikut muamalat? Kenapa kita perlu mengamalkan muamalat Islam dalam jual beli kita? Jadi Alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap kamu faham tentang tajuk muamalat Islam dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.